Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani. Shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Taala. Sambung kita kitab Idaman Penuntut jilid 1. Sambungan daripada perbahasan kita bulan lepas ni, yang mana kita membahaskan tentang sunat-sunat wuduk. Bahaskan tentang sunat wuduk. Yang mana kita dah mulakan sikit sunat wuduk yang pertama. Setelah kita selesai fardu wuduk, masuk sunat wuduk. Yang kali terakhir kita bahas sunat-sunat wuduk yang pertama, A aja. Muka surat 8. Jawi muka surat 21. Jawi muka surat 21. Rumi surat 8. Yang mana yang kita bahas sebelum ni, bulan lepas, sunat wuduk yang pertama kita bahas, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum tu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika basuh tangan. Basuh tapak tangan. Bukan basuh tangan. Ni basuh tangan ni, bukan. Yang tapak tangan mula-mula tu. Masa nak qomah, nak buat apa-apa tu kan mula-mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kata lagi elok, tambah lagi doa. Lepas bismillah tadi, Alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sambil baca tu. Sambil basuh, baca auzubillah, baca bismillah, baca doa tadi. Supaya dihindar daripada syaitan, supaya kita taklah was-was. Dan kita bahas sebelum ni juga, jika kita terlupa baca bismillah ataupun sengaja tak baca ketika basuh tu, masih lagi disunatkan baca di pertengahan. Macam makan juga sama lah. Makan nasi terlupa, tengah-tengah tu baca bismillah sekurang-kuranglah. Sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang tu juga. Walaupun dalam masalah makan, bila kita ingat di tengah-tengah ada bacaan lain, Bismillahi awwalahu wa akhiruhu, ada bacaan lain, tapi sekurang-kurangnya bismillah pun tak apa dah. Tengah-tengah Allah dah tinggal lagi 2 suap nak habis dalam pinggan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Jika ada setan duk join sekali makan sebab kita lupa baca bismillah, dia muntah balik. Dia keluarkan baliklah. Itu kalau dalam masalah makan. Sama ada kita terlupa baca bismillah ataupun sengaja tak baca. Sampai lagi 2-3 suap rasa menyesal lah pula, sengaja tak baca bismillah juga dalam masalah makan. Samalah. Begitu juga dalam masalah tinggal bismillah ketika wuduk tu, ketika nak basuh tu. Tinggal sama ada terlupa, kata tak wajib pun bismillah, sunat. Jadi terlupa, qomah apa semua. Lepas pada tu masa sapu kepala, terlupa baca bismillah tadi. Bismillah waktu tu juga. Ketika sapu kepala tu Bismillahirrahmanirrahim. Macam qada balik, bukan qada, macam ganti balik. Itu kalau tak sengaja, walaupun sengaja sekalipun. Nak ambil wuduk, nak baca bismillah, tak payahlah. Masa nak basuh kaki tu, menyesal pula tak baca tadi. Bismillah sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada terlupa atau sengaja. Makan ke, ambil wuduk ke sama. Itu perbahasan kita lepas.
Selesai. A. B pula. Ba. Yang nombor 2 pula. Sunat yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ke B, yang ke ba. Membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangannya sebelum berkumur. Yalah, kita nak kumur, nak masuk air dalam mulut. Jadi tangan kita macam mana tu? Jadi sunat basuh dulu tapak tangan sebelum nak berkumur. Tujuan kita, ketika nak ambil wuduk, disunatkan buat beberapa perkara. Ketika nak mula air tu, yang pertama sunat tengok air. Masa air tu, air ada tu, turun pipe, tengok air. Yang kedua, kalau kolah, tengok air sebelum nak angkat tu. Sunat, tengok tu sunat. Tengok air. Lepas tu masa nak ambil air tu, kita dapat rasa air tu. Yang ketiga, bila kena kat muka ke, kena kat hidung ke, sunat bau air tu. Bukan begitu, cuma ambil bau lah, tarik sikit. Takut air tu bau. Kerana itu sunat buat 3 perkara. Mata tengok air kerana takut air tu dah berubah sifat, bukan air mutlak. Sebab tu mata sunat tengok air sebelum angkat tu. Yang kedua, bila nak basuh tu, tangan tu, rasa sekali, takut belendar ke apa. Ketika kena mulut atau kena hidung tu, tarik nafas sikit supaya takut ada bau, berubah bau tu sunat. Takut berubah, bila berubah bau, entah air bukan air mutlak kot. Jadi sebab tu sunat buat 3 perkara. Jadi kenapa basuh tangan tu? Nak rasa dia belendar ke tak belendar. Sebelum nak masuk ke mulut ni, nak masuk mulut ni. Lepas tu sunat basuh. Kalau kita ambil terus masuk mulut, buatnya air tu air busuk ke, air tu belendar ke, bukan air mutlak ke macam ni. Kerana tu sunat basuh kedua tapak tangan sebelum berkumur-kumur. Sunat. Yang ke B, tu rasa tak ada apa, senang. Jadi basuh tapak tangan sebelum berkumur. Yang ke C, yang ketiga, tiga lah. Berkumur-kumur, berkumur-kumur pula. Tadi sunat bukan berkumur-kumur, tadi sunat basuh sebelum berkumur. Yang ketiga, sunat kumur tu sendiri sunat. Caranya dengan memasukkan air ke dalam mulut. Cara nak masuk air dalam mulut sama ada dengan tangan atau direct, tak kisah. Kalau shower mungkin nganga gitu je, tak ada masalah. Kalau dekat bawah mungkin, kalau kat pipe tu payah tu kita nak tu. Jadi angkat dengan tangan lah. Tak kisah menggunakan tangan, menggunakan cawan, menggunakan apa, direct, tak kisah. Yang penting air masuk mulut. Okay? Itu cara berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut dengan apa cara sekalipun. Sama ada diedarkan atau tidak. Diedar tu di air tu sama ada ambil. Nah, tu tak diedar tu. Masuk, dapat pahala dah. Dia kata sama ada diedarkan. Edar tu, itulah. Matmadah dia panggil. Matmadah. Ghargharah yang ni. Sunat juga. Masuk, matmadah. Ataupun edarkan, larikan air tu ke atas ke bawah kiri kanan. Koma tu lah. Lepas tu, sunat. Nak sunat lagi, boleh. Ghargharah. Biasa kita tengok, orang Pakistan, orang India buat. Biasa kalau orang tabligh datang, bunyi, ambil uduk, bunyi. Kita, geli. Bagi mereka, wajib. Tak buat gitu, tak sah. Bagi mereka, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Bagi kita sunat. Malah kita ambil air, gitu pun dah dapat pahala dah. Ambil air, masuk air, hilang. Telan, maknanya hilang. Pun dapat pahala. Janji air masuk mulut je, dapat dah. Kena lidah sikit je, dapat dah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi edarkan sunat lain pula. Masuk air tu sunat satu dah. Edarkan lagi matmadah. Lagi kuat lagi sunat. Cuma bunyi itulah. Nak lebih lagi ghargharah. Tu ghargharah. Geli ya kita. Tapi bagi mereka wajib sampai air dekat situ. Situ. Wajib sampai bagi mereka lah mazhab lain. Kita sunat. Jadi dia kata kat sini yang eloknya diedarkan kemudian diluahkan. Yang elok tu maksud sunat yang lain edarkan, matmadah dan luahkan. Dapat kita faham kalau masuk air gok telan, tak ada masalah. Nak pahala lebih, buang. Loh, masuk air dapat pahala dah. Larikan air, edarkan air dapat pahala lagi. Buat dapat pahala lagi. Buang pun dapat pahala lagi. Maknanya kalau telan tak dapat pahala buang. Dapatlah pahala komor, pahala semua dapatlah. Pahala buang tak dapat. Buang air tu. Dia cerita sampai macam tu sekali.
Yang eloknya diedarkan, kemudian diluahkan. Buang air. Komo. Apa lagi masalah komo? Tu je kot. Okey. Selesai komo. Sunat. Yang keempat, kedi. Menyedut air ke dalam hidung. Menyedut air ke dalam hidung. Istilah dia panggil istinsyaq. Menyedut air ke dalam hidung. Tadi masuk dalam mulut. Menyedut air ke dalam hidung tu sama juga. Ambil air ni, air mutlak ambil, masuk dalam hidung. Dah dapat pahala dah. Ambil dua lah kot hidung tak? 2 lubang. Dapat dah. Sama macam mulut tadi. Ambil air, letak kat situ. Dah. Alah, setitik je. Hilang air tu. Dapat dah. Nak lebih lagi, lebih lah. Edar apa semua, banyakkan air apa semua. Sama juga hidung, masuk. Dapat dah. Dapat dah. Nak lebih lagi, dia cakap lebih lagi. Masuk nak pahala lebih lagi. Macam mana? Sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan atau tidak. Itu dia kata tadi. Air biar kena hidung. Sama ada air itu sekadar kena kat sini ataupun masuk sampai pangkal hidung. Dia panggil khayshum. Tempat dengung tu. Tempat yang kena cocok. Kalau nak COVID tu, nak check COVID kena cocok dalam tu. Dalam pada tu. Tu kan. Dia kalau jari kita masuk, dia tak legi lah. Dia tak legi. Sampai situ jari cukup. Sampai tak legi tu. Kadang-kadang dia masuk sikit-sikit kan. Situ. Tempat tu masuk kan. Ke pangkal hidung. Sama ada masuk sampai ke pangkal hidung ataupun tak masuk pangkal hidung, sikit-sikit kena kat sini pun tak ada masalah, dapat dah. Dikeluarkan atau tidak, sama ada masuk-masuk tu hilang terus, dapat pahala masuk saja, dapat pahala istinsyaq. Keluar, hilang, masuk hilang, tak tahu ke mana, pahala dapat dah. Nak pahala lebih, keluarkan. Sama macam qamar tadi. Keluar dipanggil istinsar. Masuk dipanggil istinsyaq. Qaf, istinsyaq. Keluar dipanggil istinsar. Maknanya masuk dapat pahala, keluar dapat pahala. Masuk dapat pahala pula, masuk sampai ke pangkal dapat pahala lain pula. Keluarkan, keluar sunat je ni. Tangan dia gini. Keluar macam ni pun boleh, tapi kalau nak lagi tangan buat gini. Daripada atas turun bawah. Semua dapat pahala dalam wuduk saja. Beratus-ratus sunat-sunat. Okey. Masuk keluar. Apa lagi? Dikeluar atau tidak? Okay, kita baca dulu. Masuk, keluar dalam hidung. Okey, tak ada. Kita baca dulu. Yang eloknya, ni nak pahala lebih lagi. Tadi dapat pahala dah, macam-macam dapat dah. Nak lebih lagi. Yang eloknya, dicedok air itu dalam tapak tangan. Tadi kita katakan ambil, dapat pahala dah. Nak lebih lagi, cedok dengan tapak tangan. Habis kalau cedok dengan cawan, tak dapatlah pahala cedok dengan tapak tangan. Gitu je, simple lah. Sebab apa dapat pahala cedok dengan tapak tangan? Sebab Nabi buat gitu, dapat pahala ikut Nabi. Kalau yang ni Nabi tak buat dengan cawan, kita nak buat juga, tak. Dapatlah pahala, tapi pahala cedok dengan tapak tangan tak dapat. Okay? Cedok dengan di dalam tapak tangan. Dimasukkan separuh, maksud ambil nitik ni. Tak nitik tak. Ambil dimasukkan separuh air dalam tu. Macam ni. Separuh dalam mulut dulu. Mana banyak ni? Masuk banyak ni. Titik ni banyak ni. Masuk separuh dalam mulut. Masuk dalam mulut. Agak-agak lah. Tak payahlah nak buat garisan banyak, timbang. Adalah. Agak-agak. Masuk separuh dalam mulut untuk berkomor. Okay? Maksudnya dia sekalikan komor dengan masuk air dalam hidung. Lepas tu, dan separuhnya baki lagi untuk disedut ke hidung. Maksudnya itu. Masuk. Ni orang tak buat, tak akan boleh buat. Kalau orang tak biasa buat, dia kena usaha buat berbulan-bulan. Sampai bersin, sampai merah hidung-hidung. Lah kali dapat dia punya teknik dah. Apa? Perit. Dia perit, betul lah. Sebab kita nak kontrol air ni lagi. Nak kontrol masuk mulut separuh. Nanti habis ni. Nak masuk ke hidung. Nak kontrol tarik sampai ke mana? Silat-silat tarik sampai ke otak. Bersin lepas pada tu. Sama seminggu. Dia kena kontrol semua. Jadi, dia kena buat tak boleh kontrol. Angkat. Okey. Tak boleh. Dia jadi sendiri. Dia kena auto. Jadi nak auto tu, dia kena banyak kali buat baru jadi auto. Mula-mula ni dia jadi manual. Manual, masuk air, manual, fikir, mula-mula. Lama, dia jadi auto. Pak, dah tahu dah. Dah tahu kat mana nak berhenti, kat mana nak berhenti nafas, nak tarik sampai mana, air banyak mana, nak nganga berapa saat, dah ada dalam kepala. Auto. Sebab kita dah buat banyak kali. Dia kata ambil, masuk, betul masuk dalam hidung sekali.
Lepas tu kemudian lepas ke dalam hidung, kemudian lepas diedar, kan diedar kat mulut dia, sunat lagi. Okey, lepas diedar kat dalam mulut dan diludahkan dari dalam mulut. Ludah. Edar dapat pahala, ludah dapat pahala, buang daripada mulut. Dan lepas dah buang dalam mulut, hembuskan nafas dari dalam hidung, baru keluar. Baru keluar. Dia ajar satu-satu. Kadang-kadang kita kan, saya pernah pergi satu masjid tu, bila kita bahas berkaitan dengan kaedah-kaedah fiqh, qawaidul fiqh, dalil-dalil hadis ayat Quran, masuk sikit bab-bab nahu-nahu sikit, soroh sikit, nak membahaskan satu-satu hukum. Ada seorang pakcik ni dia kata, "Ustaz, bukannya apa, kami tahu tu ilmu Ustaz. Kami ni tak, kalau boleh tak nak dah benda-benda macam tu. Kami ni nak beramal je, nak tunggu mati je." Dia kata gitu. Logik lah. Sabuk nak ke? Apa dalil menjedut air ke dalam hidung? Sabda Nabi begini-begini, Nabi buat begini, sahabat begini, dan Nabi sebut begini, Nabi sebut pula ayat ini, gitu gini lagi sekali, dapatlah keputusan, air masuk dalam mulut dan masuk dalam hidung sebagainya. Kita terang perkara tu. Tiba-tiba dia kata macam tu lah, lepas habis tu lah, masa makan tu dia kata, "Kami ni bukan apa, jadi macam buat apa nak tahu benda tu. Memanglah ilmu kami tahu, tapi kami nak tunggu mati, nak beramal aja." Logik juga. Sebut serabut-serabut buat apa? Kalau umur 30-40 tu boleh lagi kot. 60 lihat, semak. Aku fikir nak mati je sekarang ni. Amal sebanyak mana yang bawa? Betul lah. Satu, yang pertama, ilmu kalau dia faham ilmu tu fardu kifayah. Ilmu tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain wuduk yang kita dah bahas sebelum ni, ambil wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Tu fardu ain. Ini fardu kifayah. Bukan, ini sunat. Cuma memaham dalil-dalil, memaham tu fardu kifayah. Fardu tu wajib. Fardu kifayah, wajib kifayah. Beramal sunat. Mana lagi besar? Besar yang fardu. Tapi dia salah faham. Tapi tak apalah, nak beramal yang sunat. Walaupun kalau dia faham ni pening kepala sikit. Okey, faham dah, okey. Susah payah dia faham. Walaupun dia dah kata berumur dah, tak nak fikir dah berkarat dah habis semua. Okey, dia faham juga. Pahala fardu. Kami nak beramal aja. Tak faham apa, beramal aja. Dapat pahala sunat. Satu fardu 70 sunat. Kan lebih baik faham tu. Tu satu. Tapi tak kisahlah, nak beramal pun beramal lah. Bukan benda fardu ain. Yang kedua, betul ke nak beramal? Soalan balik. Ke sebab malas nak belajar, semak kepala, sebab nak detail-detailnya, alah. Malas lah, nak beramal aja. Sebenarnya bukan nak beramal. Sebenarnya malas nak belajar detail sangat. Ya ke begitu? Kerana apa? Bila dia sebut kena beramal, dia beramal tak? Contohnya, saya teringat ni. Sekarang ni, tok guru kita tu karang kitab, dia tulis detail. Nanti buat tak? Agak-agak pakcik yang kata tu kami nak beramal, agak-agak pakcik tu buat tak? Ke sekadar dia cakap sebab dia malas nak fikir aja. Tak tahulah. Allahualam. Saya teringat. Agak-agak lepas dah faham, masuk air, letak air dalam ni, masuk dalam separuh. Ini tak perlu fikir, tak perlu dalil, tak perlu apa. Amal, kata nak beramal kan? Nak tunggu mati kan? Amal lah. Masuk. Lepas tu masuk air ke dalam hidung. Buat tak agak-agak je lagi? Kata nak beramal. Lah kali tengok tak buat juga. Habis kenapa cakap tak mau belajar tu? Baik belajar ni tak payah buat. Belajar, faham je. Dapat pahala wajib lah. Memahami tentang apa-apa fardu kifayah, dapat pahala wajib lah. Memahami tentang fardu ain, dapat pahala wajib dan terangkat kewajipan. Sebab fardu ain setiap orang wajib belajar. Tapi itulah kadang-kadang kita cakap nak beramal. Bila kata beramal lah, tak beramal pun. Kau nak apa sebenarnya? Okay, sikit lah. Jadi masuk macam tu lah. Yang eloknya dicedok air dalam batang dia, masukkan separuh dalam mulut untuk komo, separuh lagi sedut masuk hidung, tangan standby macam ni. Lepas dah heda, ludah, lepas ludah aja terus hembus, terus buat gitu, hembus nafas. Buat begitu 3 kali berturut-turut dan dengan sekali jalan. Begitu lebih baik sekali jalan. Maksud 3 kali berturut-turut sekali jalan. Ambil macam tu. Oh, silap bersin tu. Okey, 3 kali sekali jalan. Lebih baik, lebih besar pahalanya daripada berasing-asing. 3 kali boleh juga, tapi yang mana lagi baik? Sekaligus. Dia kata berasing-asing antara berkumur-kumur dan sedot air ke hidung. Kalau nak beramal, inilah masanya beramal.
Satu lagi, dia elok untuk kesihatan pernafasan kita. Ada masa time Covid dulu kan, dia kata kan dia mula-mula duduk kat sini dulu Covid tu. Lama berapa jam dah baru dia naik ke atas. Yang melalui hidung lah, yang melalui mulut masuk mulut nasib lah. Ni cerita yang melalui hidung. Dia lepak dulu kat hidung sini. Tak ingat berapa jam. Lepas tu dia duduk, lepas tu baru dia masuk ke dalam ni. Dia masuk kat dalam ni, dia duduk kat situ habis Itu yang jadi melarat. Jadi ketika duduk dalam ni, dia boleh selamatkan lagi. Caranya banyakkan basuh. Rupa-rupanya, itulah hikmah istinsyak masuk air dalam hidung. Kalau kita sembahyang, kita basuh, kita ambil wuduk dengan 5 kali, paling kurang 5 kali basuh hidung. Covid tak sempat nak lekat. Yang masuk ke hidung yang masuk ke mulut tak boleh buat apa. Yang daripada tangan, kita garuk kena mulut, tak boleh buat apa lah. Ni cerita yang kat hidung saja. Malah mungkin dalam mulut pun boleh. Mungkin dia duduk kat lidah dulu, kita komo ambil wuduk. Sehari 5 kali sembahyang. Tak sempat dia nak masuk ke dalam, dah kita keluarkan. Nampak antara hikmah-hikmah lah. Kadang-kadang kita tak percaya sangat benda macam tu. Doktor bercakap kita percaya sangat. Bukan salah. Percaya tak? Beriman tak dengan doktor? Beriman. Pakcik makan ubat ni 2 biji pagi, 2 biji petang, 2 biji malam. Kalau tidak pakcik mati. Beriman dia makan. Makan sungguh. Tak salah. Sebab itu memang ilmu dia. Cuma beriman sungguh. Nabi kata baik buat masuk air dalam hidung begini. Alah sunat je pun. Bukan tak beriman, tapi nampak dia punya cara kita beriman tu. Beriman dengan sains lagi daripada beriman dengan Nabi. Sepatutnya kalau kita beriman dengan sains, kita beriman juga dengan Nabi. Kurang-kurang sama kuat. Ini Nabi cakap, buat. Ini cik doktor cakap, buat. Kurang-kurang. Lagi cantik Nabi kita tak atas lagi. Sebab dia bukan masalah akidah. Lainlah masalah akidah kan. Dia masalah macam tu aja. Beriman sangat kita ni. Cuba kita tengok. Mana kita beriman? Nabi kata, nak keluar rumah, nak naik kereta kenderaan, baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana. Sampai habis. Baca doa, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Pendek-pendek je doa tu. Supaya selamat perjalanan. Supaya terhindar daripada aksiden, terhindar daripada jam. Jam yang tak apa-apa, tiba-tiba jam, saya baru kena jam. Tengok-tengok tak ada sebab. Panah hati, setengah jam tak ada sebab. Kalau aksiden ni kita faham, terhindar pada tu. Percaya tak kita nak baca doa? Untuk selamat tu. Percaya, tapi baca tak? Tak apa-apa baca sangat. Waze cakap, map cakap, percaya. Kona kiri, jika straight ada accident, nanti lambat sampai. Saya silah guna bahasa tu. Turn left, turn right, go straight. Tak boleh ni, sepatutnya kita kena balik kau ni. Tiba Waze kata, map tu kata kena kalau kau ni, makna mesti ada accident. Weh, beriman dengan map tu. Bukan salah. Baca doa. Kalau kita beriman dengan kita tak tahu Yahudi mana duk buat, dan tak salah pun nak beriman, tak ada masalah pun nak percaya. Nabi cakap patutnya sama percaya atau lebih percaya lagi, iaitu baca doa. Contoh kita kadang-kadang gitu. Tak samalah dalam bab-bab ni. Alah benda kecil je, masuk air dari hidung, mana komo aje. Nabi kata ada banyak fadilat-fadilat, kesan-kesan. Percaya. Kita percaya kat yang lain, kita tak percaya kat, bukan tak percaya, seolah-olah macam tak ambil berat dengan Nabi kata, seolah-olah. Bukan kita tak percaya, semua orang percaya. Seolah-olah macam kata percaya sangat Nabi, tapi Nabi cakap buat lebih kurang. Doktor cakap dengar pula. Teknologi cakap dengar pula. Sebiji-sebiji dengar. Bukan salah. Kata-kata salah boleh ikut, tak salah ikut. Apa lagi? Cara-cara Nabi ajar itu cara-cara untuk istinsyak, masuk air dalam hidung pun Nabi ajar. Masuk air dalam hidung pun Nabi ajar. Macam mana cara dia? Antaranya dia boleh elokkan rasa sedung pun juga, masuk air dalam hidung. Dia ada. Ni itulah. Duk makan ubat ni, suplemen tu. Istinsyak tak buat, Nabi ajar. Masuk air dalam hidung. Macam mana cara dia? Teknik lah, bukan cara. Kalau tidak, dia akan jadi bersin, dia akan jadi makin teruk, merah hidung, pedih, perit. Cara yang Nabi ajar, kita ambil, dia tak kisahlah sama dia nak buat terus yang tadi, tu pakar lah, tu expert. Kita ambil yang tak expert dulu. Komo dulu 3 kali macam biasalah. Kan dia boleh 2 cara kan. Pertama komo masuk hidung, masuk hidung. Yang terbaik komo terus masuk hidung. Kita ambil komo dulu. Yang tak expert ni. Komo biasa macam biasa 3 kali. 3 kali. 3 kali. Lepas tu masa masuk air dalam hidung tu ambil air. Masuk air dalam ni. Tak komo dah lah, tadi dah komo. Letak air kat hidung, letak hidung dekat air tu, tenggelamkan dia. Agak-agak je lah tenggelam, apa bukan besar mana sangat tangan kita. Gini. Sebelum kita letak tu, kita tarik nafas sampai habis. Masa ni ambil ni. Masa ambil tu, tarik nafas dah. Sampai tak lagi dah, maksimum.
Bila dah tak boleh pergi, letak, tarik. Taklah masuk sampai dalam. Nak tarik macam mana dah habis. Tahulah nak tarik lah sedaya mungkin. Tarik sebab ni pun nak naik sebab nak tarik dah habis dah. Bila tarik dia masuk sampai sini je. Kenapa pula dia masuk sampai sini? Sebab nyawa dah habis tarik tadi. Kalau ambil memanglah perit. Siapa ajar buat gitu Insya? Itu buat kali pertama dan kali terakhir, tak buat dah lepas tu. Mana tak apa tu, ceng air meneleh kalau sini. Masuk ke dalam tu rasa batuk, rasa macam. Dia tarik apa? Habis apa dia tarik. Oi. Tak ada orang ajar buat gitu. Ambil. Tak lagi dah. Jauh mana sangat boleh pergi? Mesti sini. Betul? Selesai. Itu cara dia untuk istinsyaq. Itu yang tak pro punya lah. Yang profesional pandai-pandai lah nanti nak buat. Masuk. Macam mana buat? Itu kena pro lah. Masuk. Tak apalah, mulakan yang 3-3-3 asing dulu. Tu cara dia. Seterusnya yang ke I. Yang ke I. Menyapu seluruh kepala. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban. Nanti dulu. Menyapu, kita tahu mazhab Syafi'i, kepala untuk sah ambil air, basuh muka, basuh tangan. Untuk kepala ambil air, dah sah. Mazhab Syafi'i. Orang tu serubat. Tak. Okey lah. Paling kurang sah. Mazhab-mazhab lain ada satu besar tapak tangan, baru sah. Mana mazhab lain kita tak sah. Kita macam ni tak sah. Macam ni pun tak sah. Mazhab lain satu ni. Ada mazhab lain juga, mazhab Hanafi besar ubun-ubun. Ubun-ubun besar. Agak-agak lah kot. Besar ubun-ubun. Ada mazhab lain 1/4. Besar tu baru sah. Kalau kurang 1/4 tak sah. Ada mazhab lain, mazhab Hambali semua baru sah. Kalau macam ni pun tak sah. Dia banyak. Mazhab Syafi'i tidak. Sah dah. Satu je. Okay. Itu yang wajib. Yang sunat, semua. Seluruh kepala. Ambil air, basahkan air, basahkan tangan. Letak tangan tu kat sini. Kat area sini. Tempat yang pening kepala ni. Pening payah nak bayar hutang ni kan. Sini. Nak bayar hutang pening tak kan. Kat situ. Letak ni, basah ni. Bukan basah. Tak. Tarik. Kalau rambut panjang, ke depan balik. Ke depan. Bila ke depan tu, rambut jatuh lah. Gitu lah. Kalau rambut panjang. Kalau rambut tak panjang, rambut macam ni biasa tak panjang kan? Macam tu lah, sekali ke belakang. Tak payah ke depan dah lah. Nak ke depan pun boleh. Itu yang sunat. Dapat pahala. Buat sekurang-kurang kena tu, itu wajib. Ini yang sunat. Okay. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban. Kalau dia pakai serban, nak buat macam mana? Atau songkok, atau kepiah, apa-apalah yang ada atas kepala, atau sebagainya, dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu. dia tak benda-benda itu. Dia ada atas kepala dan dia tak, dia rasa malahlah aku nak buka kepiah. Contohlah kot. Malahlah aku nak buat songkok. Malahlah aku nak buka serban. Yang logiknya serban lah. Lama serban syekh. Yang sekali dengan telinga. Selangit dengan telinga tu. Tengok telinga kiri ke masuk, telinga kanan ke masuk, dua-dua ke, semua ada maksud tu. Ekor kiri ke, ekor kanan ke, semua ada. Kadang dia tutup dua-dua sampai telinga, separuh telinga. Kadang-kadang separuh telinga dia tutup. Telinga ni tak tutup. Kadang telinga ni tutup, telinga ni tak tutup. Tutup tu masuk serban. Ataupun normal macam ni pelajar, talabul ilmi ni macam ni, penuntut ilmu. Sampai mati tu macam ni. Atau tasawuf dia tutup sini, fiqh tutup sini. Dah ada. Ni kat sini. Semua ada makna-maknanya. Itu kita masuk bab serban, nanti jumpalah. Jadi dia pakai serban tu logik lah. Kalau nak buka tu masalah. Masalah dengan maksud nanti nak kena belik balik. Tapi kalau kepiah songkok tu tak tahulah. Kalau tak nak buka pun no problem, tak ada masalah, tak nak buka. Cuma tak macam pelik sangat, buka je lah kan. Cuma dia kata kalau tak nak buka, tak apa. Tak apa. Okey. Macam mana nak buat? Cara nak buat adalah tidak berkehendak membuka benda-benda itu atas kepala tadi setelah disapu. Okey. Jadi caranya setelah disapu sebahagian sikit
daripada kepalanya memadai dapat sunat juga dengan menyapu air ke atas serban atau songkok itu. Ini ada hadis. Ada orang baca hadis, dia kata bila pakai serban tak nak buka, sapu je atas serban. Bukan gitu. Betul lah hadis sebut gitu, tapi hadis banyak kali dah sebut dia raw material, dia sumber, dia kena proses dulu. Kita tak boleh makan ayam, kita tak boleh makan daging, kena proses dulu, masuk dalam kuali, bubuh itu, bubuh ini, baru jadi makan, baru jadi makanan. Kita tak boleh main ambil ayam, wah ayam halal, tak sedap, sakit perut, mutah makan. Macam tu juga Quran dengan hadis ni raw material, sumber. Tak boleh ambil makan gitu je, baca hadis, baca Quran, hadis sebut, beramal. Tak boleh. Ada yang boleh. Contohnya macam dalam masalah sunat baca 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tu tak payah nak proses, amal terus. Amal terus sebab dia tak ada berkaitan dengan hukum, dia berkaitan dengan fadilat. Fadilat amal. Bacalah surah Al-Mulk sebelum tidur, maka selamat macam ni. Tak payah proses, baca je. Sebab dia bukan hukum. Dia cuma fadilat. Buat begini dapat fadilat gini, amal. Tapi kalau berhukum begini-begini hukumnya haram, begini-begini hukumnya halal, sah batal, itu hukum. Hukum tak boleh main ambil je, tak boleh. Main ambil amal tak boleh. Kenapa tak proses? Macam kita ambil, daging lembu, sedap, halal, ambil boleh makan? Tak boleh. Lihat, ada darah lagi, nak termuntah, sakit perut. Macam itulah, ambil Quran, beramal terus, sakit perut. Maksudnya amalan tu akan canggung, amalan tu mungkin akan tidak sah walaupun ambil daripada Quran dan hadis. Bukan sebab Quran hadis tu, sebab tak masak lagi. Masaklah dulu. Masak dengan apa? Para ulama yang masak. Letak qawaidul fiqh, letak itu, letak ini, letak garam yang kita letak dari segi lurah, dari segi bahasa kita tak faham. Letak. Oh jadi sup daging. Sedap kan makan. Ada garam dalam tu, ada gula sikit, ada rempah-rempah, semua ada dah. Sedap boleh makan. Sebab ulama dah masak, chef dalam masalah kan. Dalam masalah ni para ulama kita lah. Memang ada dalam hadis cerita tu. Nabi bila Nabi pakai serban, Nabi tak pecah serban, Nabi sapu di atas serbannya. Kalau dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, pakai serban, dia ambil sapu atas serban. Tak sah. Walaupun lah hadis kata gitu. Tak sah. Habis tu macam mana? Ni dah siap masak ni. Ni siap masak ni. Dia kata apa? Setelah disapu sebahagian daripada kepalanya, maksudnya kena sapu kepala juga, bukan atas serban. Ambil sapu, kalau contoh macam ni, tarik sikit ke atas serban tu, sikit je. Dah nampak dah. Ini kalau sapu kat sini sah dah ni kepala dah ni, sikit je. Jadi ambil air, letak kat sini, sah dah tak? Kan sekurang-kurang sah, barulah ke belakang. Bukannya sapu macam ni. Sebab saya tengok dia sapu macam ni. Ambil tangan sapu, sebab hadis kata tak sah wuduk dia. Sapu atas, sebab dia mesti kena kepala. Ni bukan kepala, ni kepiah, ni serban. Dia mesti kena kepala. Habis itu dalam hadis tu satu menceritakan Nabi sapu atas serban. 8 lagi hadis mengatakan Nabi sapu atas ni dulu baru sapu serban. Kita jumpa satu, ada 8 hadis lagi kita tak jumpa. Dia ada basic hukum asal, dia ada hukum tambahan. Hukum asal mesti kena kepala. Hukum-hukum tambahan iaitu sapu atas serban tu hukum-hukum tambahan. Gabung semua 9 hadis, maka dengan 9 hadis campur satu ayat Quran mengatakan wamsahu biruusikum, sapu kepala. Campur 9 hadis, campur, rupa-rupanya kena sikit dulu kat sini baru tarik. Kalau baca direct, tak ada pun suruh sentuh kat sini dulu, tak ada. Bila campur, maksudnya bila dikumpul. Kita baru jumpa satu hadis, terus beramal. Amboi. Mana boleh? Lainlah dia berkaitan dengan fadilat. Fadilat tak apa, beramal lah banyak-banyak pun. Katalah, ni suruh baca surah Kahfi malam Jumaat. Baca, tak payahlah nak proses-proses lah. Sebab dia fadailah amal. Tak apa. Tapi hukum tak boleh. Hukum tak boleh. Sahabat, bukan? Ada seorang sahabat tu, bukan? Nabi pernah cakap satu hari tu, siapa makan daging unta, ambil wuduk. Dalam hadis cerita. Maknanya batal lah wuduk. Kita makan daging unta. Maka makan daging unta membatalkan wuduk. Ada tak kita belajar gitu? Tak ada. Sebab ulama dah, mazhab Syafi'i dah proses. Tak ada pun. Habis tu apa ceritanya? Adalah cerita dia. Adalah cerita dia. Cuma kalau kita cari itu, teruklah kita. Nabi pernah minum air Zam-Zam berdiri. Hadis. Kalau kita tak proses, setiap kali minum Zam-Zam sunat berdiri. Boleh? Jangan buat hal gitu. Setiap kali minum air Zam-Zam sunat berdiri. Ada orang tengok kat Mekah, siapa-siapa pergi Mekah, ada tak? Elok duduk dah ni, nak minum air Zam-Zam berdiri, gok. Tak proses lah tu. Minum air Zam-Zam sunat berdiri. Memang ada hadis tu, proses dulu.
Rupa-rupanya kotor kat bawah waktu tu. Nabi minum berdiri sekali tu je seumur hidup. Nak menandakan minum berdiri tak berdosa, boleh. Tapi tak elok. Aku buat ni nak ajar korang, nak bagi tahu tak haram minum berdiri dan bawah tu kotor. Tu je nak ajar, sekali tu. Tapi yang sekali tu dia ikut Nabi. Ada geng-geng Pak Arab juga, dia tengok ni orang baik ni, dia suruh minum air kencing unta. Cuba tengok dia tu, saya tengok YouTube tu. Gok sunnah kata apa benda pula ni, buih molek ni. Datanglah muka Asia, muka pen Asia, tak tahulah orang mana, macam Indonesia sikit bunyi-bunyi, pergi yang dia punya mutawih ni, yang dia menjaga ni pun sama juga kata, betul sunnah, ada hadis, memang ada hadis pun. Pergi ambil gok muka berkerut. Gok minum, kita kembang tekak tengok. Rupanya baca hadis tu memang ada, tapi ada ceritanya. Sahabat tu sakit perut, cirit-berit, minta Nabi kata campurkan air kencing dengan susu unta, satu sudu, bukan gok-gok gitu. Jadi panjang. Nak bagi tahu masalah bila kita ambil daripada sumber, tak masak dulu. Siapa nak masak, kita ke? Bukan, kita mana bukan chef, kita bukan ulama. Bagilah ulama masak, ulama pun masak. Istilah saya lah tu. Jadi kenakan sikit dulu yang wajib, baru tarik. Maka sepatutnya kena yang wajib, dah terangkat kewajipan. Yang sepatutnya masa sapu atas serban tu tak kira lah sepatutnya, sebab yang disunatkan sapu tarik atas kepala tu sunat semua. Oleh kerana pakai serban dapat juga pahala walaupun tarik atas serban. Janji kena dulu yang wajib. Tu faham dia. Habis. Yang F pula. Menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang. Ini sunat juga, sapu telinga. Telinga sunat basuh, sunat sapu 18 kali tak? Saya dah sebut dah sebelum ni. Sunat sapu ketika wuduk, sunat sapu telinga 18 kali. Sudah 18 kali ni. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan masuk 18 kali. Ketika kita basuh muka 3 kali. Sunat 3 kali kan basuh muka. Ketika basuh muka sunat 3 kali tu, kenakan telinga sekali sikit. Separuh lah. Telinga. Jadi 3 sini dah kena, 6 dah. Apabila membasuh muka. Ketika sapu kepala, disunatkan kena telinga juga. Iaitu yang sunat tu. Jadi sapu kepala ni dah sah kan sebut tadi. Macam mana caranya? Ambil letak kat sini telinga ni. Ketika nak sapu kepala. Jadi kena tak telinga? Kena. Sapu kepala sunat 3 kali. Jadi telinga kena 3 lagi, 6 dah. 6 tadi 12 dah. Lepas tu ketika sapu telinga yang memang dia ni sapu telinga, 3. Jadi 18 kali. Bunyi pelik lah. Sunat sapu telinga 18 kali. Sudah tak pernah aku tengok lagi buat gini. Berapa tadi ah? Tak cukup. Tak, masuk 18 kali tu masa basuh muka tu lah. Kenakan. Yang ini sunat menyapu kedua telinga sebelah depan. Cara sapu ini ketika lepas sapu kepala, nak sapu telinga pula. Sapu telinga bukan basuh telinga. Walaupun basuh telinga pun boleh, tapi yang disunatkan sapu. Apa beza sapu dengan basuh? Basuh ambil air mengalir, tu basuh. Sapu ambil tak ada air tapi basah, tu sapu. Tu beza dia. Jadi yang disuruh jangan kita ambil air tu. Gitu. Ada saya tengok orang buat hari Jumaat. Taklah salah. Cuma nampak sangat tak mengaji. Satu. Yang kedua air tu, air bazir tu. Membazir dia pakai air tu. Kita salah faham. Kita buka pipe, air tu jatuh. Kita ambil wuduk kan. Bila kita gomor, air tu jatuh tak? Kita kata tu membazir. Itu bukan membazir. Itu dia panggil rugi lah, air kena bayar bil. Itu tak panggil membazir dalam wuduk. Tak panggil membazir tu. Membazir ni sepatutnya disunatkan, disuruh kita buat banyak tu, kita buat lebih. Tu baru nama membazir. Sunat basuh muka 3 kali, kita basuh 4. Membazir yang keempat tu. Habis masa kita ambil air jatuh tu tak nama membazir. Itu bukan nama membazir, itu nama air tu rugi. Kalau lah air jatuh tu membazir, semua masjid buat benda makruh atau benda haram sebab membazir. Ada tak masjid yang angkat dia berhenti, letak dia keluar balik? Ada tak? Masjid Shah Alam je ada, itu pun dulu. Sekarang tak ada lah. Jadi semua masjid buat benda makruh atau buat benda haram, iaitu membazir. Gitulah kalau kita guna istilah, bila kita angkat nak komor, air jatuh, tu membazir nama. Lepas tu kita ambil pula nak basuh muka, kita angkat nak basuh muka, air jatuh lagi, membazir lagi. Berapa kali membazir tu? Orang yang ambil wuduk ni membazir,
Sama ada makruh atau haram bergantung, tengoklah yang kita nak faham macam mana. Dan AJK pun dikira membazir kerana tak buat satu alat yang menyebabkan boleh jadi jimat, menyebabkan semua jadi membazir. AJK pun berdosa, orang ambil wuduk pun semua berdosa setiap kali ambil. Jika tak habis lagi tu, jika dengan kata ambil air jatuh tu membazir. Sebab tu duit orang bayar. Bukanlah dia tak panggil harta wakaf, tapi dia panggil duit orang lah bayar. Ambil duit orang lah bayar air tu. Tiba-tiba buat pipe yang boleh membazir. Jika ianya membazir, iya ke? Tak membazir. Membazir dalam wuduk adalah sepatutnya banyak tu dia guna lebih. Yang Nabi kata membazir dalam wuduk boleh berlaku walaupun tengah lautan tu. Tengah dalam lautan, ambil air 1 baldi nak basuh muka. Mentang-mentang lah dia tangkap ikan duduk dalam bot, ambil basuh muka. Sahaja aku ambil wuduk 1 baldi untuk basuh muka je. Dia kata air tu masuk dalam tu juga, masuk dalam laut juga, tak rugi pun. Itu nama membazir walaupun berlaku dalam laut. Banyak mana nak basuh muka? Banyak ni je kan. Kenapa ambil 1 baldi? Membazir. Habis air yang jatuh ni masa ambil wuduk ni, air pipe tu, itu bukan membazir, itu kira rugi air lah, bayar bil lah. Tak nama membazir tu, tak membazir. Tapi orang silap faham, membazir adalah yang digunakan lebih daripada sepatutnya. Disunatkan basuh kaki, banyak mana basuh kaki? Nak basuh kaki, banyak ni untuk 1 kaki. Jadi 2 kaki, dua ni. Tiba-tiba dia basuh, banyak ni, membazir. Itu biasa orang buat, dia main golek-golek je kaki dia. Itu sungguh membazir. Benda banyak ni je boleh selesai. Tiba-tiba pakai banyak mana? Masa basuh kaki. Lebihan tu, itu membazir. Tapi masa air tu jatuh, tu tak nama membazir. Tak nama membazir. Membazir harta sendiri makruh, membazir harta orang haram. Kita pergi kenduri kahwin, ada air sirap, kita ambil air sirap tu buat basuh tangan, haram. Haram, tak boleh. Sebab air sirap untuk makan, bukan untuk basuh tangan. Kita pakai, sebab apa? Sebab air sirap tu untuk minum, bukan untuk basuh tangan. Dia buat basuh tangan, bukan berdosa, haram sebab harta orang. Tapi air sirap kita dalam peti air kita basuh tangan, hukumnya makruh. Sebab harta kita, suka hati kita, dia tak jadi haram. Sama juga dekat masjid surau. Jika ambil, sepatutnya air guna banyak ni, tiba dia guna banyak ni, jika namanya membazir, haram. Sebab harta orang punya. Kalau urat rumah, makruh. Sebab kita bayar bil. Jadi sebenarnya air yang keluar tu bazir ke? Kalau bazir, dosa lah. Senang cerita. Ambil duit orang duk bayar-bayar ni, duduk bazir. Air tu masuk longkang, keluar. Pakat-pakat dosa belaka. Sebab membazir duit harta orang. Gitu ke? Logik tak saya kata? Logik tak? Bukan tu maksud membazir. Itu maksudnya rugi air. Tak apa? Bukan produktif. Tak apa? Efisien. Tak efisien. Tak efisien lah. Tak efisien cara tu. Jadi buatlah satu apa-apa teknologi bagi kurang. Buatlah. Tapi bukan membazir dalam wuduk. Tak efisien. Istilah dia. Betul tak? Betul kan? Tak efisien lah. Jadi salah faham. Sebab membazir dia ada hukum haram, dia ada hukum makruh. Membazir ni. Dan membazir dia ada hukum saudara setan kan. Habis membazir tu membazir apa? Bukan membazir. Itu tak efisien dia panggil. Macam sama juga kita pasang kipas besar contoh. Kalau pasang kipas kecil, elektrik dia banyak ni. Saya tak kerti, saya sebut lah. Dia punya dalam masa sejam RM10. Kalau kipas kecil 10 RM10. Kipas besar sejam dan anginnya sama, sejam RM8. Kebayang besar, efisien. Tiba-tiba dia pakai kipas kecil je semua. Adakah membazir? Tak efisien lah. Tak efisien lah. Sebab kalau nak kira pakai elektrik ni, ketika dia pusing, tak ada orang, membazir tu. Membazir sebab tak kena orang tu. Tak, dia panggil tak efisien. Bukan membazir. Kalau tidak berdosa. Sebab dia kena kat orang je. Sebab bayar bil ni, bayar duit orang ni. Samalah. Kias. Salah faham. Sama. Jadi ketika basuh nak sapu telinga disuruh untuk sapu. Dia basuh. Walaupun air guna banyak ni membazir. Itu nak membazir, ambil air basuh telinga. Sepatutnya sapu telinga. Air sepatut pakai satu sudu. Senang kita satu sudu je untuk sapu telinga. Dia pakai satu cawan banyak sangat. Dia pakai satu ni. Membazir lah tu, sepatutnya guna satu sudu. Kenapa pakai satu ni membazir? Membazir apa tu? Duk jatuh tu lagi banyak. Itu bukan membazir, itu tak efisien. Itu tak boleh kontrol. Yang ni boleh kontrol. Kenapa ambil banyak juga nak basuh telinga? Ni boleh kontrol. Caranya ambil sikit aja. Ataupun basahkan aja. Cukup dah. Basahkan tangan sahaja. Yang jatuh tu tak efisien. Yang ini kalau lebih membazir. Beza.
Dia kena faham. Beza. Jadi, saya perhati ada orang ambil kat kolah. Buf, buf, buf. Memang air masuk balik. Itu nama membazir. Betul ya, tengok tu. Lagi banyak pakai air tu. Masa dia duduk basuh tangan tu ni, duduk macam ni. Gosok-gosok, air tu berapa banyak lah itu. Tu lagi bazir. Aku okey juga kat sini sikit. Tak. Tidak. Jadi, telinga ni sapu, basahkan je tangan, sapu. Basahkan tangan, bukan basuh, sapu. Okay? Dia kata kat sini, kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang. Depan dan belakang dengan air yang lain daripada untuk menyapu kepala. Sapu kepala tadi kan sapu pakai air, ambil air lain. Ambil air sama pun boleh. Lepas kita sapu kepala, kata sapu kepala 3 kali ambil air, sapu 1, tu wajib. Wajiblah yang pertama kan, sapu kepala wajib. Dan tangan ni basah ni dah jadi mustakmal. Ambil lagi, sapu. 2. Dah 2 kali lah. Basah ni masih lagi mutlak. Yang ni kami dah bahar dah sebelum ni, nak bahar balik panjang lebar. Kenapa pula yang kedua ni jadi mutlak? Panjang cerita pula. Dah bahar dah sebelum ni. Tak perlu ambil air yang ketiga. Nak ambil silakan, tapi tak perlu ambil dah. Ambil sekali wajib, maka mustakmal. Ambil yang kedua. 3 tak perlu ambil dah. Nak ambil silakan, tapi tak ambil pun dapat dah pahala. 3. Okey, masih lagi basah agak-agak. Masih lagi. Boleh telinga. Sah, dapat pahala. Tapi nak pahala lebih tak? Nak pahala lebih dia kata ambil air lain. Sekali, 2 kali, 3, tak payah ambil dah. Okey. Lepas tu ambil air lain. Ni nak pahala telinga. Padahal boleh je, basah lagi. Boleh je, dapat je pahala. Nak pahala lebih, ambil air lain. Sekali je. Okey, ambil air lain untuk menyapu kepala. Caranya iaitu memasukkan kedua ruas jari telunjuk. Ruas ni ruas dia panggil, ni ruas. Ruas ni, 1 ruas, 2 ruas. Masukkan kedua ruas jari telunjuk ke dalam telunjuk ni ke dalam 2 lubang telinga, kemudian diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Ni kan lipatan ni highway ni. Allah buat highway ni. Sebab tu jarang semut masuk telinga. Jarang. Sebab dia banyak rintangan. Semut ni dia ada jalan dia tau. Dia tak main gentah macam kita. Divider lah kau. Kita ni. Dia tengok, dia disiplin tau. Dia ada jalan dia. Kalau dia daripada sini nak masuk, dia tengok, ada jalan. Dia akan lalu pusing nak masuk lubang. Kita sempat. Kalau dia semua jenis macam kita main langgar je, tak kira, tak bagi traffic light, main janggal, memang masuk lama dalam ni. Dia main duduk masuk dalam. Straight. Tapi dia tu. Jadi semut ke jenis-jenis merayap tu, dia akan masuk. Bila masuk tu, dah akan ikut highway. Kita sempat nak buang. Tu hikmah dia. Sampai dekat lubang telinga, Allah ada seluk pula tarik telinga. Allah. Maknanya dia nak masuk merosakkan gegendang kita ni, punyalah payah. Itu hikmah Allah buat. Telinga ni kenapa begitu? Kenapa dia Lepas tu pula ada malaikat duk jaga ni. Malaikat duk jaga telinga kita, ada telinga setiap lubang malaikat jaga. Jadi bila letak, edarkan tu, pergi kat highway tu kan ada kan. Jadi dia gini. Dia nak tahu orang sembahyang orang tak sembahyang. Orang dululah, orang sekarang tak boleh nak ke. Senang kan? Tengok telinga dia bersih. Bersih telinga dia. Bukan bersih. Nak cakap macam mana? Tak berkerak. Tapi sekarang tak boleh kata dah. Kadang-kadang berkerak pun sembahyang tak, sebab dia jenis ambil tak ni kan. Dia janji ambil yang wajib aja. Jadi kita berkerak telinga tu mesti tak sembahyang. Tak boleh dah zaman sekarang. Sebab orang tak buat sunat-sunat. Dulu boleh. Saya ingat tahun 90-an. Tok Guru datang pondok, nak masuk pondok dia tengok, pusing, tengok telinga. Apa benda? Tengok telinga. Okay. Baik, tengok telinga. Kita tanya lepas lama lepas tu kenapa lah? Rupanya tengok. Kalau bersih ni, orang sembahyang senang aku nak settle. Kan pondok ni kan tempat hantar budak-budak tak ada harapan. Dululah. Tempat yang tak ada harapan hantar pondok yang pancitkan tok guru punya tayar, yang menagih ngisak, yang tak ada harapan yang sekolah kata, sekolah-sekolah MRSM, sekolah-sekolah yang tinggi-tinggi kata tak ada harapan dah sini. Ni memang budak ni memang tak ada harapan, gelap masa depan dah. Barulah tok guru marilah tolonglah anak saya. Yang cedik-cedik tak hantar pondok. Tak ada. Ini semua yang tak ada harapan. Hantar pondok dulu. Agak-agak tok guru ambil. Allah.
Kita memerlukan pelajar cemerlang yang A semua untuk hafal matan-matan, untuk cerdik hati tok guru ni. Dia bagi yang tak ada harapan. Tapi siapa nak mengaji kat pondok? Terima ajalah, daripada tak ada langsung terima. Yang tak ada harapan tu boleh jadi lebay. Taklah jadi tok guru, tapi lebay dah. Lebay tu maksudnya jadi orang baik dah, doktor masjid. Macam mana tu gurunya? Tak kira lah, selipar hilang macam-macam tak kira lah. Punyalah susah tok guru tu nak buat. Sepatutnya yang masuk pondok ni yang grade A, supaya produk yang dia keluar nanti nombor 1. Ini yang produk grade A masuk apa? Yang berapa belah-belah A yang dapat periksa pergi mana? Di mana pergi part lain lah. Belajar dunia. Arkitek ke semua. Memang tak ada masalah, masih lagi ilmu fardu kifayah. Cuma yang agama mana? Yang cerdik-cerdik mana? Yang belajar sikit dapat banyak. Mana? Tak ada. Yang boleh lah. Itu lah. Guru pening kepala macam mana dah. Akhir sekali timbul satu ungkapan yang tak ada harapan ni, masuk pondok lah. Yang ada harapan masuk pondok apa? Ada harapan masuk gerbang lah. Gerbang yang besar-besar tu. Yang tu lah. Akhir sekali macam tu lah. Jadi tu dulu. Sekarang tak tahulah nak sebut. Saya ingat lagi, memang sangat menyedihkan. Yang tak ada harapan dia hantar. Kita yang baik pun jadi tak terpengaruh dengan dia. Pergi monteng lah apalah. Macam mana? Tapi akhirnya terima juga. Dan akhirnya jadi juga. Jadi orang juga yang tak ada harapan tu. Cuba bayangkan kalau dulu tahun 90-an, 80-an, zaman saya ujung 80-an, awal 90-an. Zaman saya belajar dulu. Kalau masuk yang grade A, yang kalau UPSR tu A semua tu, dulu punya besar lah. Ataupun SRP ke PMR yang A tu, dapat SPM dah besar sangat dah. Masuk yang grade tu, keluar tak tahu jadi apa dah. Mungkin dah pergi luar negara apa semua. Dah jadi orang hebat-hebat, menteri-menteri, mufti-mufti ya. Kalau masuk grade-grade yang tu, grade-grade yang baik. Ini masuk grade F. Tiada harapan. Dalam kurungan tiada harapan. Itu dia masuk. Aduh ya Allah. Macam mana ah? Oh, last yang ni. Jadi masuk apa? Dua jari pergi dekat dia punya jalan ni, kemudian habis dah semua dia panggil, dan diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga pergi semua, manakala dua ibu tangan ibu jari ni ibu tangan ke ibu jari dia panggil, ibu tangan ke ibu jari dia kata ibu tangan, orang bahasa dulu kot, ibu tangan lah, tak ibu jari tu, okey. Letak di bawah belakang, di atas belakang dua cupingnya, atas belakang lah sini, okey. Kemudian habis kat tu. Jadi maksudnya masuk pergi, semua dah pergi dah. Ibu letak kat sini, lepas tu tarik sampai ke atas. Itu 3 kali. Okey. Kemudian ditekapkan, lepas habis tak habis lagi ni. 2 tapak tangan yang sedia basah itu kepada keduanya. Tu. Lupa pula. Ke depan. Lama-lama laju lah. Mula-mula mungkin tak. Macam tu. Cukup. Berhenti kat G. Pukul dah. Pukul apa dah? 8:43. Berhenti dekat G. Disarut celah-celah janggut. Sarut apa pula? Tengok ni. Disarut sekali-sekali dia suruh sarut. Sarut tu apa benda sarut tu? Disarut celah-celah janggut. Akan datang subuh kan? Subuh kan akan datang. Tunggu dulu, kita sudah ingat tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.